Salam sejahtera kepada para penonton dan doktor. Hari ini, kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang bab 6 Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan, iaitu Teo Shujo, Tan Keching, Ahmad Umair, Fatimah Zahira, Hana Batrisha dan Chong Richi. Berikut adalah subtopik yang akan kami bincangkan dalam pembentangan ini. Saya, Chong Richi, akan menerangkan untuk subtopik 6.1, iaitu definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan Malaysia secara rasminya diketahui sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ialah undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia yang mengandungi 183 perkara. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 serta Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Seterusnya akan dibincangkan tentang konsep perlembagaan. Perlembagaan tersebut diperkuat kuasa pada 31 Ogos 1957, iaitu semasa kemerdekaan Tanah Melayu. Pada 16 September 1963, pada masa sekarang hari ini, disambut oleh semua rakyat Malaysia sebagai Hari Malaysia. Perlembagaan diberi nama sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan ini berkuasa mutlak dan ketertinggian Perlembagaan Malaysia tidak boleh dicabar oleh mana-mana institusi, walau awam maupun swasta. Sebaliknya, ketertinggiannya boleh dibuktikan berdasarkan perkara 4-1 yang menegaskan segala undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatal setakat mana yang berlawanan. Saya akan membentangkan sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Carta ahli pembentangan. Yang pertama, Malayan Union. Yang kedua, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang ketiga, kerjasama antara etnik dalam menuju kemerdekaan. Yang keempat, Suruhanjaya Red. Yang kelima, Jawatan Kuasa Kerja dan Peristirahan Perlembagaan. Sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan memiliki sejarah yang panjang kerana Tanah Melayu telah memiliki bentuk undang-undang yang mantap seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan Prasasti Terengganu yang berhubung dengan jenayah pentadbiran dan urusan perniagaan. Perlembagaan bertulis yang paling awal dihasilkan di Tanah Melayu adalah pada tahun 1895, iaitu Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, kemudian diikuti dengan Perlembagaan Terengganu 1911. Perlembagaan Negeri Johor sebagai contoh merupakan perlembagaan kerajaan Melayu yang lengkap. Perlembagaan tersebut memperuntukkan bahawa seorang raja hendaklah berbangsa Melayu, berdarah raja, seorang berketurunan raja-raja Johor, lelaki dan menganut agama Islam. Malah, menteri-menteri juga mesti berbangsa Melayu, rakyat sultan dan menganuti agama Islam. Agama negeri bagi negeri Johor ialah agama Islam. Agama Islam hendaklah secara terus-menerus dan selamanya menjadi agama negeri Johor. Peruntukan ini kekal termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Negeri yang beraja sehingga kini, dan hal ini menunjukkan negeri-negeri di Tanah Melayu telah memiliki perlembagaan yang mantap dalam proses pemerintahan negeri masing-masing. Penjajahan British ke atas Tanah Melayu telah mengubah perlembagaan negeri-negeri di Tanah Melayu dari sebuah wilayah bebas berdaulat kepada negara yang dijajah. Bagi mengekalkan kekuasaannya di Tanah Melayu, British telah memperkenalkan Perlembagaan Malayan Union. Malayan Union diketuai oleh Gubernur bagi memastikan penyelarasan dasar dan pentadbiran antara Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Sultan-sultan cuma menjadi raja kehormat sahaja. Majlis yang membicarakan hal ehwal agama Islam akan dianggotai oleh sultan-sultan, tetapi gubernur yang menjadi pengurusinya. Malayan Union diisytiharkan pada 1 April 1946 oleh Kerajaan British melalui Perintah Malayan Union
dalam Majlis 1946 dan arahan diraja pada 27 Mac 1946. Namun hakikatnya, Malayan Union tidak dapat bertahan lama dan menjelang Februari 1948, ia telah dibubarkan kerana mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu. Faktor-faktor yang membangkitkan penentangan masyarakat Melayu ialah: yang pertama, kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam urusan pentadbiran negeri dan hanya berkuasa dalam hal ehwal agama Islam, ada istiadat Melayu dan mengetuai Majlis Penasihat Melayu. Yang kedua, pemberian hak kerakyatan yang sama pada kaum-kaum lain melalui prinsip jus soli. Yang ketiga, hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa, iaitu penduduk pribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Dan yang keempat, cara Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan urutan. Orang Melayu mula mengadakan beberapa tunjuk perasaan menentang Malayan Union. Keberhasilan orang Melayu membubarkan Malayan Union memperlihatkan kejayaan orang Melayu mengembalikan semula kuasa dan martabat Raja-Raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Perlembagaan Malayan Union telah diganti dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan persekutuan ini memperuntukkan kerajaan pusat berkuasa dalam semua perkara yang penting secara menyeluruh, tetapi pada masa yang sama ia mengekalkan autonomi negeri-negeri serta menghormati kebesaran, martabat dan bidang kuasa raja-raja dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan pada 1 Februari 1948 di bawah perintah Majlis Persekutuan Tanah Melayu 1948 meliputi 9 negeri Melayu, 2 daripada 3 negeri-negeri selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Singapura terpisah sebagai sebuah tanah jajahan mahkota di luar persekutuan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan, begitu juga dengan kedudukan istimewa orang Melayu serta prinsip jus soli telah digugurkan. Pembentukan persekutuan merupakan satu kejayaan kepada orang Melayu kerana mengiktiraf kedaulatan dan hak negeri-negeri yang dahulunya telah dihapuskan dalam Malayan Union. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjadi asas bagi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Persekutuan Tanah Melayu telah mengeratkan kerjasama di antara etnik Melayu dan bukan Melayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui Pilihan Raya Umum 1955 yang memperlihatkan Parti Perikatan yang diterajui oleh UMNO telah mengamalkan perkongsian kuasa melalui pembahagian kerusi dalam pilihan raya ini. Pilihan Raya Umum 1955 telah membuktikan penolakan sikap perkauman dalam kalangan orang Melayu, kerana sekiranya orang Melayu mengamalkan sikap perkauman, sudah tentu mereka hanya menubuhkan kerajaan Melayu dan menggubal satu perlembagaan untuk tanah Melayu yang merdeka bagi menjamin kekuasaan orang Melayu dengan cara yang berterusan. Parti Perikatan Kerjasama Erat antara 3 kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India melalui UMNO, MCA dan MIC telah menubuhkan jawatan kuasa kerja majlis sementara perikatan untuk menghadapi pilihan persekutuan 1955 untuk berbincang berkenaan pembahagian kerusi dan kedudukan calon mengikut parti. Walaupun orang Melayu merupakan pengundi terbesar, namun UMNO telah memperuntukkan 15 kerusi untuk MCA dan 2 kerusi untuk MIC. Barisan kepimpinan UMNO telah menggesa orang Melayu agar membuang sifat perkauman dan bersedia bertolak ansur demi mencapai kemerdekaan. Oleh itu, semangat toleransi antara etnik yang tinggi telah mendorong kemenangan Parti Perikatan yang memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan dalam pilihan raya ini telah merintis jalan ke arah kemerdekaan, malah usaha kemerdekaan melewati batas perkauman dan ini telah berjaya mewujudkan masyarakat yang bekerjasama dan bersatu padu. Keadaan ini telah memperlihatkan kejayaan masyarakat di Tanah Melayu menolak pandangan sempit perkauman dan bekerja keras bersama-sama ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Kemenangan Parti Perikatan ini telah membuka jalan perubahan satu jemaah menteri dan Tunku Abdul Rahman selaku yang dipertua UMNO dan pengerusi Parti Perikatan telah dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu yang pertama, turut menyandang jawatan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan dibantu 10 menteri
lain iaitu 6 daripada UMNO, 3 dari MCA dan seorang dari MIC. Pemilihan wakil 3 etnik terbesar ini dalam kabinet menunjukkan satu kerjasama yang baik serta memberi keseimbangan etnik dalam usaha ke arah kemerdekaan yang sebenar. Satu Suruhanjaya telah dibentuk pada bulan Mac 1996 bagi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini dinamakan Suruhanjaya Red bersempena nama pengerusinya iaitu Red Lloyd daripada Britain, manakala ahlinya Sir Ivor Jennings juga dari Britain, Sir William Michael dari Australia, Malik daripada India dan Hakim Abdul Malik dari Pakistan. Keahlian Suruhanjaya ini telah dipersetujui oleh Parti Perikatan dengan anggota Suruhanjaya telah dipilih oleh penjajah British tanpa melibatkan rakyat tanah Melayu bertujuan untuk menentukan dan bertanggungjawab merangka perlembagaan yang lebih telus. Suruhanjaya ini diamanahkan untuk menggubal perlembagaan bagi tanah Melayu yang memegang asas pemerintahan demokrasi berparlimen. Suruhanjaya ini disarankan menggubal perlembagaan dengan menepati faktor berikut. Yang pertama, pembentukan sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Yang kedua, pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak-hak Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, kewujudan jawatan ketua negara yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. Yang keempat, pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak sah milik kaum-kaum lain. Yang kelima, pembentukan sebuah sistem kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh persekutuan tanah Melayu. Suruhanjaya ini juga harus mengikuti dua objektif berikut. Yang pertama, mestilah ada peluang sepenuhnya untuk pertumbuhan sesebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik. Yang kedua, mestilah ada kemudahan lengkap untuk membangunkan sumber negara dan mengekalkan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Suruhanjaya Red telah berusaha mendapatkan pandangan pelbagai pihak dalam usaha menggubal perlembagaan. Suruhanjaya ini menerima 131 memorandum bertulis dan dari pelbagai pihak seperti parti-parti politik, Raja-Raja Melayu, persatuan-persatuan dan orang perseorangan. Memorandum yang diterima telah digunakan untuk merangka perlembagaan tanah Melayu bagi memastikan kelancaran sistem pentadbiran. Memorandum paling penting yang digunakan oleh Suruhanjaya ini ialah memorandum dari Parti Perikatan yang menggambarkan sikap tolak ansur yang dicapai 3 kaum terbesar untuk membentuk sistem pemerintahan tanah Melayu. Pakatan ini dikenali sebagai Pakatan Murni iaitu tolak ansur berkaitan hal kerakyatan, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera serta kedudukan Raja-Raja Melayu. Satu jawatan kuasa telah ditubuhkan yang dianggotai Parti Perikatan, Raja-Raja Melayu dan penjajah British meneliti cadangan Suruhanjaya Red yang seterusnya menyediakan kertas putih. Laporan ini telah mengumpulkan semua semakan serta penelitian terhadap laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Red. Kertas putih yang mengandungi beberapa pindaan tersebut telah diserahkan kepada Ratu British dan Raja-Raja Melayu pada bulan Februari 1957. Satu jawatan kuasa telah ditubuhkan yang dianggotai oleh McGillivray berserta wakil dari perikatan iaitu Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak, Ong Yok Lim dan VT Sambatan, manakala ahli lain wakil Raja-Raja Melayu ialah Mustafa Al-Bakri, Syamsuddin Nain, Tunku Ismail, Tunku Yahya dan Neil Lewson, manakala ahli lain ialah Ketua Setiausaha Kerajaan Sir David Waterstone, Peguam Negara TVA Brody dan EO Late Setiausaha. Dan akhir sekali, draft Perlembagaan Persekutuan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kandungan Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia secara rasminya Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia. Ia adalah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara.
Seterusnya, bagi pembentukan perlembagaan, perjumpaan yang diadakan untuk mewujudkan draft perlembagaan adalah sebanyak 18 kali di Kuala Lumpur dan 13 kali di tempat lain. Draft terakhir perlembagaan disemak selama 2 hari dan tidak ada perbahasan mengenainya dibuat dalam Majlis Undangan Persekutuan. Selain itu, Suruhan Jaya Kobok telah mengesyorkan supaya perlembagaan Tanah Melayu dijadikan asas, tetapi beberapa bantuan perlu dibuat untuk disesuaikan dengan kemasukan Singapura, Sarawak dan juga Sabah. Jawatan kuasa antara kerajaan IGC dibentuk mengandungi jawatan kuasa kecil perlembagaan, kewangan, perundangan, perkhidmatan awam dan pengurusan jabatan. Ia untuk diberikan jaminan dan pemeliharaan hak ke atas Sabah dan Sarawak melalui Memorandum 20 untuk Sabah dan Memorandum 18 untuk Sarawak. Apabila pindahan dibuat, ia tidak hanya berkait dengan kedudukan negeri Borneo sahaja, tetapi dibuat melibatkan negeri lain. Seterusnya, kandungan perlembagaan terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara dan 13 jadual. Setiap bahagian mempunyai satu atau lebih perkara yang relevan. Dalam bahagian 1, iaitu nama negeri dan persekutuan, kemasukan wilayah baru dalam persekutuan, agama persekutuan dan undang-undang persekutuan. Bahagian 2 menjelaskan tentang kebebasan asasi, iaitu asasi yang kita miliki, contohnya kebebasan bergerak, kebebasan bercakap. Dalam bahagian 3 ialah kewarganegaraan secara kuasa undang-undang dan pendaftaran, iaitu menjelaskan seseorang itu menjadi warga negara Malaysia dengan beberapa cara. Dalam bahagian 4, persekutuan mengandungi Ketua Negara, Majlis Raja-Raja, Pemerintah dan Badan Perundangan Persekutuan yang memberi panduan kepada sistem kerajaan di Malaysia. Bahagian 5, negeri-negeri yang menyatakan setiap negeri mempunyai perlembagaannya sendiri dan Badan Perundangan yang dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri. Bahagian 6, perhubungan antara persekutuan dan negeri. Seterusnya bahagian 7, iaitu peruntukan kewangan yang menjelaskan bahawa kerajaan tidak boleh mengenakan cukai atau membelanjakan wang kecuali melalui kuasa undang-undang. Bahagian 8, iaitu pilihan raya yang menyatakan hak-hak kita sebagai warga negara untuk mengundi pemimpin-pemimpin kita. Bahagian 9 ialah badan kehakiman. Dan bahagian 10, perkhidmatan awam termasuklah pasukan polis, angkatan tentera dan perkhidmatan pelajaran. Bahagian 11 iaitu kuasa darurat. Bahagian ini berkaitan dengan kuasa khas menentang perbuatan subversif, keganasan terancang dan perbuatan dan jenayah yang memutarakan orang awam dan kuasa darurat. Bahagian 12 iaitu dan berbagai meliputi bahasa kebangsaan, ibu kota persekutuan dan pericapan kota mengenai perkhidmatan, iaitu bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Bahagian 12A iaitu perlindungan tambahan kepada negeri Borneo yang di-Pertua Agong bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan peribumi Sabah dan Sarawak. Bahagian 13 iaitu peruntukan sementara dan perkara berkaitan dengan pewarisan harta, perjanjian antara bangsa dan sebagainya. Bahagian 14 iaitu pengecualian bagi kedudukan raja, iaitu kedaulatan, kuasa, prerogatif dan bidang kuasa raja-raja dipelihara. Seterusnya, hubungan persekutuan dan negeri akan mewujudkan isu federalisme. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem politik persekutuan. Dalam perlembagaan persekutuan, ia mempunyai senarai kuasa iaitu kuasa persekutuan, kuasa negeri, kuasa persekutuan dan negeri. Bagi sesebuah negara persekutuan, biasanya terdapat 2 tahap kuasa iaitu kuasa negeri lebih kuat dari kuasa pusat atau kuasa pusat lebih kuat dari negeri. Dalam bahagian 4 menjelaskan bahawa perlembagaan persekutuan dan bahagian 5 menyatakan kuasa negeri ada dalam senarai negeri dan bahagian 6 iaitu senarai bersama. Dari segi politik, negeri-negeri tidak mempunyai kuasa yang kuat ke atas persekutuan kerana kuasa tertentu seperti hak ewaluasi dan pertahanan dikuasai oleh pusat.
Seperti perkara 4 dalam kurungan 11 menyebutkan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama persekutuan, manakala perkara 75 menyebutkan undang-undang negeri jika berlawanan dengan persekutuan akan terbatal. Selain daripada itu, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa mengisytiharkan darurat sekiranya terdapat kuasa negeri yang mungkin menentang kuasa pusat dan dianggap mewujudkan keadaan tidak tenteram. Dari segi pemerintahan negeri, Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri adalah ketua kerajaan negeri. Kerajaan negeri juga mempunyai kuasa eksekutif, biasanya dikenali sebagai Exco yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran awam negeri. Selain itu, beberapa negeri di Malaysia mempunyai pengawal dapil negerinya sendiri tanpa melibatkan pelantikan oleh pentadbiran awam kerajaan pusat. Kerajaan negeri di Malaysia yang mempunyai raja atau sultan iaitu Perlis, Johor, Kedah, Perak, Selangor dan sebagainya. Kuasa membuat dasar dan undang-undang di peringkat negeri pula dibuat melalui Majlis Undangan Negeri. Seterusnya, sistem ini memungkinkan sebuah kerajaan negeri dikuasai oleh sebuah parti politik yang berbeza dari kerajaan pusat. Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia melibatkan hubungan antara persekutuan dan negeri. Kedua negeri ini mempunyai kuasa autonomi yang lebih dalam beberapa perkara. Dari segi imigrasi, negeri Borneo berhak mengenakan sekatan tertentu, hak ewa tanah, tanah rizab Melayu dan Majlis Tanah Negara dan rancangan pembangunan. Perkara-perkara lain iaitu berkaitan dengan agama rasmi. Agama rasmi negara ialah Islam tetapi tidak di Borneo. Dan kehakiman, Borneo mempunyai hakim tingginya sendiri. Dan bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris digunakan selama 10 tahun selepas kemasukan ke dalam persekutuan. Dan kedudukan Bumi Putra sama seperti perkara 153 bagi kedudukan orang Melayu di Semenanjung. Bagaimanapun, terdapat saling hubung kait antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Berikut adalah menunjukkan antara hubungan persekutuan dan negeri dari segi isu federalisme. Contoh-contoh kuasa persekutuan iaitu hak ehwal luar negeri, pertahanan, kewangan, pilihan raya dan sebagainya. Manakala kuasa negeri merangkumi undang-undang Islam, kerajaan negeri dan hari cuti negeri dan sebagainya. Manakala kuasa bersama iaitu beasiswa, taman negara, perancangan bandar dan negara, penjagaan haiwan dan sebagainya. Salam sejahtera, nama saya Teo Sujo dan saya akan membentangkan fungsi perlembagaan persekutuan sebagai tiang siri etika dan peradaban. Berikut adalah fungsi-fungsi perlembagaan Malaysia seperti mengelakkan penyalahgunaan kuasa, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara, memberi jaminan kepada hak asasi rakyat, menjamin keselamatan negara serta meningkatkan keamanan negara. Fungsi pertama ialah perlembagaan dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan ia boleh menjamin kepentingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Perlembagaan persekutuan akan memperhatikan kuasa antara peraturan negeri. Sebagai contoh, Parlimen boleh mengubah undang-undang seperti kemudahan penuntutan dan pendidikan. Manakala Tun boleh mengubah undang-undang bagi perkara seperti hutan, tempat hiburan dan cuti negeri. Rumusannya, perlembagaan persekutuan telah memberikan kuasa eksekutif yang tertentu kepada kerajaan pusat dan negeri supaya bekerjasama memastikan kesepakatan dan mengelakkan penyelewengan kuasa. Fungsi kedua perlembagaan ialah ia dapat menjamin keutuhan dan kedaulatan negara kerana rakyat akan berpegang kepada undang-undang untuk memastikan kewujudan sebuah negara yang berdaulat. Oleh itu, dengan adanya perlembagaan, rakyat akan menumpukan perhatian dalam pembinaan negara yang makmur serta memupuk semangat patriotisme dalam jiwa rakyat. Seterusnya, perlembagaan dapat menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat serta keadilan sosial untuk semua kaum di negara Malaysia. Hal ini kerana tiada unsur diskriminasi dalam undang-undang dan setiap orang adalah sama dari segi undang.
tiada pihak akan mendapat keistimewaan dan perpaduan dapat diwujudkan. Perlembagaan persekutuan juga boleh menjamin kestabilan negara dari segi penggubalan undang-undang. Apabila terdapat pihak-pihak yang bertentangan dan berada dalam keadaan yang sangat tegang, perlembagaan akan berfungsi sebagai sumber rujukan dari segi perundangan untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya perlembagaan, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah dan lembut. Akhir sekali, perlembagaan persekutuan berperanan untuk mengekalkan keamanan dalam negara serta memastikan pengegalan corak pemerintahan. Walaupun perubahan pucuk pemimpin berlaku selepas pilihan raya, tetapi perlembagaan akan berfungsi untuk mengekalkan corak pemerintahan bagi kerajaan baru. Dengan ini, pemerintahan dapat memenuhi kehendak rakyat dalam masa yang sama, memastikan Malaysia dapat berjaya maju. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam ITM Sanjungan Bangsa. Saya Fatimah Zahira binti Zabidi. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang sebuah subtopik yang bertajuk Etos Nasional dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etos bermaksud sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah masyarakat dan negara kita. Oleh itu, unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan menjadi perkara yang penting yang dapat menjelaskan tentang keunikan serta falsafah masyarakat negara kita yang berbilang etnik dan berlainan agama dan kepercayaan. Unsur-unsur tradisi dalam konteks perlembagaan pula bermaksud sistem yang wujud sebelum kedatangan zaman moden, iaitu sebuah sistem yang kesahannya bergantung kepada agama dan nilai-nilai asal lainnya. Unsur-unsur tradisi ini telah wujud dalam kerajaan awal di Tanah Melayu sebelum kewujudan Perlembagaan Persekutuan 1957. Unsur-unsur tradisi ini telah menjadi etos nasional dan menjadi syarat kepada permuafakatan etnik Melayu dan bukan Melayu kerana negara kita Malaysia mempunyai kepelbagaian bangsa dan budaya. Seterusnya adalah pemerintahan beraja. Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi unsur yang paling penting dalam sistem politik, ekonomi dan sosial rantau ini. Sistem beraja yang diamalkan memperuntukkan raja memiliki kuasa mutlak serta dibantu oleh para pembesar yang telah dilantik oleh raja. Namun, setelah kedatangan penjajah British, kuasa Sultan mula tergugat apabila Sultan perlu menerima nasihat daripada Presiden dan penasihat British. Ini menyebabkan Sultan telah hilang separuh daripada kuasanya di tanah sendiri. Namun, setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan 1957, pemerintahan beraja disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud raja-raja menerima nasihat daripada menteri-menteri iaitu di peringkat pusat yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dengan nasihat kabinet, manakala raja atau sultan di peringkat negeri melaksanakan tugas dengan nasihat majlis mesyuarat kerajaan. Seterusnya pula adalah Perlembagaan Malaysia Melindungi Institusi Beraja. Perkara 38.4 memperuntukkan tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Raja-Raja, susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan negeri masing-masing tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Tidak ada undang-undang yang boleh menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja.
Raja berperlembagaan juga bertanggungjawab untuk menjaga agama Islam serta sebarang pindaan yang ingin dibuat terhadap agama Islam perlulah mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Raja juga boleh dianggap sebagai tonggak kehormatan negara kerana baginda diberi kuasa untuk mengurniakan penghormatan, pingat dan bintang kepada pihak berkenaan yang telah memberikan khidmat cemerlang serta bakti kepada negara. Seterusnya pula adalah keistimewaan agama Islam. Agama Islam mempunyai kedudukan istimewa dalam perlembagaan dan merupakan agama yang utama. Walau bagaimanapun, agama-agama lain tetap diberi perlindungan dan boleh diamalkan. Keistimewaan agama Islam yang pertama adalah sebagai seorang beragama Islam lazim bercakap bahasa Melayu dan menurut adat istiadat Melayu. Yang kedua adalah agung dilantik dalam kalangan raja di negeri-negeri Melayu dan dalam setiap perlembagaan negeri mensyaratkan seorang raja mesti berbangsa Melayu, beragama Islam dan berketurunan raja. Seterusnya pula agung semasa sumpah memegang jawatan, baginda mengangkat sumpah dengan didahului oleh lafaz wallahi wabillahi watallahi. Sumpah ini dikaitkan dengan janji baginda untuk memelihara kesucian dan kemuliaan agama Islam di negara kita. Agung juga merupakan ketua agama Islam di negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan yang tidak mempunyai raja seperti di negeri-negeri yang lain. Selain itu pula, raja dan sultan di negeri-negeri yang beraja ialah ketua agama Islam bagi negeri masing-masing yang menjalankan tugas sebagai ketua agama Islam. Mereka mempunyai budi bicara dan tidak terikat dengan nasihat Majlis Mesyuarat Negeri EXCO. Seterusnya adalah agung juga bertanggungjawab untuk melindungi hak istimewa orang Melayu seperti yang termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Yang ketujuh pula, walaupun dalam keadaan darurat, kedudukan agama Islam tidak boleh dipinda dan perkara ini akan kekal terjamin di dalam perlembagaan negara kita. Dan ke-8 pula adalah sah bagi kerajaan, sama ada kerajaan pusat atau kerajaan negeri, untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi pembangunan Islam di Malaysia. Seperti contoh, mengadakan program yang berkaitan dengan agama atau membina pusat-pusat agama di negeri masing-masing. Undang-undang negeri boleh menyekat apa-apa penyebaran dalam kalangan orang Islam mengenai agama selain daripada Islam. Dan seterusnya adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah terpisah daripada Mahkamah Sivil yang menunjukkan pengiktirafan kepada Mahkamah Syariah di Malaysia. Saya, Nurhana Patricia binti Basri, akan membentangkan berkenaan sambungan 6.5 Etos Nasional dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, 6.5.3 Bahasa Melayu. Yang kedua, 6.5.4 Kedudukan Istimewa Orang Melayu. 6.5.3 Bahasa Melayu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipetikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Walaupun dalam keadaan darurat, bahasa Melayu tetap dilindungi martabatnya sebagai bahasa kebangsaan merujuk kepada perkara 150 dalam kurungan 6A. Perkara 10 dalam kurungan 4 pula meneguhkan lagi kedaulatan bahasa Melayu apabila isu kedaulatannya dianggap sebagai perkara sensitif. Sebarang rombakan tentang kedudukan bahasa Melayu mesti mendapat sokongan 2/3 Dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja yang termaktub dalam perkara 159 dalam kurungan 5.
Akta Bahasa Kebangsaan Seksyen 4 menegaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kecuali bagi tujuan-tujuan hubungan diplomatik dan latihan untuk pakar asing. Walau bagaimanapun, tiada larangan untuk mempelajari atau mengajar bahasa-bahasa lain bagi memupuk semangat kerjasama dan mengekalkan suasana harmoni di Malaysia. Penggunaan satu bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, telah dikuatkuasakan bagi tujuan menyatu padu pelbagai etnik di Malaysia ini. Seterusnya, 65.4 Kedudukan Istimewa Orang Melayu. Perkara 153 telah diperuntukkan bagi hak keistimewaan orang Melayu dalam perlembagaan, namun terangkum dalam Perkara 8 dalam kurungan 5E, Perkara 89, Perkara 90 dan Jadual 13. Melayu ialah mereka yang berdiam di Kepulauan Melayu yang terdapat pelbagai suku bangsa, bahasa dan logat. Namun ahli-ahli bahasa dan budaya menganggap Melayu sebagai satu kumpulan berketurunan Melayu. Dalam Perkara 160 dalam kurungan 2, orang Melayu ditakrif sebagai seseorang yang menganut agama Islam, lazimnya bercakap bahasa Melayu menurut adat istiadat Melayu. Dalam Perkara 160 dalam kurungan 2, orang Melayu ditakrif sebagai seseorang yang menganut agama Islam, bertutur bahasa Melayu menurut istiadat Melayu, lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau di Singapura, atau ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura. Perincian Perkara 153. Menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan juga melindungi hak kaum lain. Yang di-Pertuan Agong atas nasihat kerajaan boleh memberi peruntukan kepada orang Melayu beberapa bahagian yang difikirkan patut dalam perkara-perkara berikut: menentukan suatu kadar bilangan jawatan dalam perkhidmatan awam, menentukan kadar perizaban permit dan lesen bagi menjalankan sebarang perniagaan atau pekerjaan, menentukan kadar perizaban dalam beasiswa, bantuan dan keistimewaan pelajaran dan latihan atau kemudahan khas yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan. Seterusnya, Perkara 89 menyentuh berkenaan Tanah Reserve Melayu. Tanah Reserve Melayu terus menjadi Tanah Reserve Melayu selepas merdeka. Mana-mana tanah yang bukan Tanah Reserve Melayu boleh diisytiharkan sebagai Tanah Reserve Melayu mengikut undang-undang. Yang ketiga, kerajaan negeri boleh mengambil tanah untuk menempatkan orang Melayu dan bukan Melayu. Yang terakhir, jika tanah tersebut telah dimiliki oleh orang bukan Melayu, maka Tanah Reserve Melayu tidak boleh diisytiharkan. Seterusnya, Perkara 90 menyentuh mengenai pengecualian undang-undang yang ada berkenaan tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka serta undang-undang yang ada di Terengganu mengenai tanah pegangan orang Melayu. Kemudian, Perkara 8 dalam kurungan 5 menjelaskan kemasukan untuk perkhidmatan Regimen Askar Melayu Diraja hanya diperuntukkan kepada orang Melayu. Namun, kemasukan ke regimen tentera yang lain adalah terbuka kepada semua etnik di Malaysia dan tiada sekatan dikenakan. Seterusnya, Jadual 13. Berikut merupakan prinsip yang perlu dipatuhi sebelum penentuan atau penyemakan semula sempadan pilihan raya dibuat. Yang pertama, sebuah kawasan hendaklah jangan melintasi sepadan negeri dan dipertimbangkan kesukaran yang akan timbul jika kawasan Dewan Undangan Negeri meliputi Dewan Rakyat. Yang kedua, perlunya dipertimbangkan segala kemudahan yang ada dalam berkenaan bagi pendaftaran pengundi. Yang terakhir, ditetapkan juga bahawa jumlah pengundi bagi tiap-tiap kawasan pilihan raya hendaklah sama. Namun, perlembagaan juga menetapkan bahawa kawasan luar bandar hanya separuh daripada jumlah pengundi bagi sesebuah kawasan pilihan raya di bandar diperlukan.
beralih kepada 6.6 penghayatan nilai. Yang pertama, menghayati sejarah Perlembagaan Persekutuan sebagai perundangan tertinggi negara. Yang kedua, memahami definisi dan konsep Perlembagaan Persekutuan agar lebih menghargai kewujudan dan kepentingan perlembagaan sebagai ejen penyatuan. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi perjanjian kontrak sosial yang telah dipersetujui agar keharmonian kaum dapat dikekalkan dalam konteks negara maju dengan acuan sendiri. Yang keempat, memahami sejarah dan kandungan perlembagaan supaya sikap bertolak ansur dan kerjasama dapat dikekalkan demi kemajuan dan keharmonian hidup bermasyarakat dalam konteks negara berbilang kaum. Yang terakhir, berbangga menjadi bangsa Malaysia yang menghayati etos nasional yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan dan berusaha mempertahankannya. Sebagai penutup, kemerdekaan tanah air kita tidak mudah. Betapa pentingnya setiap warga negara menjaga perpaduan supaya perjuangan dan sumbangan yang dikorbankan daripada tokoh-tokoh dan nenek moyang masa lampau tidak disia-siakan. Oleh itu, melalui pemahaman sejarah, maka kita akan dapat lebih bertolak ansur serta menerima perlembagaan dengan hati yang terbuka. Perlembagaan itu dipegang sebagai etos nasional yang menjadi panduan hidup bernegara dalam aman, damai dan bersatu padu. Strata masyarakat negara kita berkembang dari masa dahulu yang pekerjaan mengikut etnik dan wujudnya golongan miskin kepada sekarang muncul kelas menengah dan negara bersifat kekampungan ini menjadi cosmopolitan. Keharmonian terjana daripada nilai sivik yang terpegang pada setiap warga negara telah menstabilkan negara ini sehingga kemajuan negara terjamin. Sekian daripada pembentangan kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian anda.